Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Semalam 30 Oktober, ramai orang daripada luar negara, daripada negara-negara barat, ada sekarang negara-negara Islam pun meraihkan hari Halloween, hari yang tidak bagus dan telah kita jelaskan pada video semalam, ia adalah keraian satu perkara yang haram. Tapi semalam juga saya nampak satu post daripada Dr. Kamilin Jamilin berkaitan tentang isu Halloween yang biasa disandarkan kepada beliau. Setiap kali berlaku isu Halloween akan keluarlah gambar dan juga kenyataan-kenyataan yang tidak baik berkaitan tentang Dr. Kamilin dan juga anak dia. Antara komen ni adalah daripada Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus kata beberapa tahun lepas di Malaysia Dr. PhD katanya selawat haram, baca kunut haram, tahlil haram, sambut maulid Nabi haram, sambut Halloween je sunnah kot. Lepas tu dia bubuh gambar AJK Fatwa Wilayah Persekutuan, gambar Dr. Kamilin Jamilin dengan wajah joker, demikian juga anak dia yang juga pakai dengan pakaian joker ataupun muka dengan muka joker. Dan banyak lagi juga gambar-gambar ni digunakan secara tidak benar daripada ramai orang. Muhammad Zul Azri juga sebut kritik orang pakai serban, kritik pasal ilmu hadis. Kalau tengok dari gambar tu, adakah boleh dikira sebagai orang yang siqah? Adakah patut kita ambil ilmu hadis dari beliau? Kerana Dr. Kamilin Jamilin ini adalah salah seorang daripada tokoh-tokoh hadis muda di negara kita di Malaysia. Kemudian Dr. Kamilin Jamilin pada hari ini dia berikan reaction terhadap kenyataan itu. Saya ingat lama dia tak berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Dia berikan reaction. Kita baca hari ini reaction beliau. Dia kata, setiap tahun musim Halloween, gambar saya bersama anak perempuan saya akan dikitar semula dan disebar luas di dalam medsos, media sosial sebagai fitnah. Kononnya saya menyertai dan membenarkan perayaan Halloween. Sedangkan gambar tersebut hanyalah ketika pertandingan pemakaian di sekolah yang pertama kali disertai oleh anak saya dan saya terlalu teruja untuk memberikan semangat kepadanya yang sangat low self-esteem ketika itu. Saya sendiri telah mengakui keterlajakan saya sebagai seorang ayah yang suka menconteng dan sangat teringin membuatkan putrinya ceria dan confident. Ni post beliau, yang kita baca post beliau. Dia sebut lagi sambungan pada post tadi, sejujurnya saya tidak terasa hati pun dengan fitnah itu atau apa sekalipun panggilan yang diberikan kepada saya. Sebaliknya saya gunakannya untuk menguatkan semangat anak perempuan saya supaya sentiasa kuat dan tabah. Tadi pun saya kata, nah tengok ni Durar, dah 4 tahun orang yang benci Abah fitnah Abah tentang gambar kita. AJ Abah kata Abah macam-macam, tapi Abah okey je Durar. Abah senyum je, tak berdarah pun. Durar pun kena kuat juga kalau ada apa-apa masalah. Jangan risau. Allah dan Abah akan sentiasa bersama Durar. Yang penting Durar jaga Allah. Bila Allah jaga Durar, satu dunia berpakat pun tak boleh apa-apakan Durar. Alhamdulillah Durar jadi gembira bila baca komen-komen yang positif. Sangat saya sangat hargai. Terima kasih semua. Apapun saya maafkan semua yang terlibat dalam fitnah tersebut. Tak apa, saya tahu mereka mungkin tidak mengikuti dan tidak tahu tentang isu itu. Atau mungkin belum benar-benar mengenali saya, insan yang serba kekurangan ini. Semoga Allah juga ampunkan mereka. Saya tidak mahu ada sesiapa saudara seagama saya yang muflis di akhirat kerana isu ini. Dr. Kamilin. Ni dia gambar dia dengan anak dia lah. Ni Durar yang orang duk mengata tu. Kita baca sikit komen-komen. That's why doktor, filter what you wanna post. What you post online stays online. Okay. Putri Rahman sebut, Dr. Kamilin kata, I always filter what I'm gonna post. Many times I delete what I wrote. Just that time my excitement for my beloved daughter exceeds my filter. But sometimes I do set the purpose, but I don't smash people. Nurlina kata, subhanallah, semoga Allah memberikan saya kekuatan seperti Dr. KJ di mana suami saya juga difitnah. Semoga Allah mengeluarkan kita dari fitnah ini soon as possible. Okey, amin. Saya ada share gambar doktor tu. Saya minta maaf doktor, barakallahu fikum. Ni Muhammad Naimul Firdaus. Bukan mereka kata doktor menyertai dan membenarkan, tetapi berpakaian merayakan seperti mereka tu yang mereka sebarkan. Jujur aku kata dalam geng ustaz cuma doktor seorang yang nampak lemah lembut dan sopan dan juga tidak memperdebatkan secara keras atau secara perli atau secara sindir. Kalau direct pun doktor akan berhalus secara tulisan. Cuma doktor seorang yang macam ni. Walaupun saya tak ikut banyak pandangan doktor, tapi saya respect dari penulisan ini. Saiful Hisham kata, tak apa Dr. Kamilin, ini hanya menunjukkan yang pemuji doktor sudah tak ada poin lain untuk jatuhkan doktor. Semoga doktor terus tabah dan cekal dalam menyampaikan sunnah. Okey, ini kenyataan daripada doktor sebelum ni tahun 2019. Sekarang dah tahun 2022.
6 November tahun 2019, Dr. Kamilin sebut, dia kata, buat yang membaca coretan saya semalam, jangan contohi apa yang saya lakukan. Walau apa jua alasan peribadi saya dan mesej di sebaliknya, saya tidak mahu ianya menjadi satu sunnah yang diikuti. Anggaplah ia sebagai kasih seorang ayah pada anak yang menyebabkan perasaannya mengatasi fikirannya. Bila saya membaca firman Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kamu dan anak-anak kamu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat 24. Saya katakan pada diri sini, seterusnya Allah dan Rasul itu lebih saya cintai dari anak sendiri. Ada kalanya kegembiraan boleh mengelabui tindakan, sebagaimana Nabi SAW mengumpamakan kegembiraan seorang hamba yang telah putus harapan untuk hidup. Lalu tiba-tiba harapannya muncul di hadapannya sehingga membuatnya menjerit, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku pula adalah Tuhanmu. Tersasul kerana terlalu gembira. Riwayat Muslim. Begitulah juga barangkali kegembiraan saya tatkala melihat semangat, senyuman dan tangisan satu-satunya puteri yang telah dipendam lama. Ada insan yang menyembunyikan perasaan diri di sebalik topeng joker, tidak hiraukan pandangan manusia terhadap dirinya. Ada pula yang menyembunyikan hakikat diri di sebalik topeng agama kerana lebih risaukan manusia dari Tuhan. Sejenis yang pertama. Moga Allah ampuni kita semua dan mengurniakan kita taufik dan hidayah. Allahumma ballagtu, Allahumma ballagtu, Allahumma ballagtu. Dr. Kamilin Jamili ni dia tulis 6 November tahun 2019. Jadi sahabat-sahabat, daripada isu ni kita dapat satu pengajaran bahawa setiap orang melakukan kesilapan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan dan orang yang terbaik di dalam melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Dr. Kamilin Jamilin adalah seorang daripada tokoh ulama hadis di Malaysia. Kita patut menghargai beliau terhadap hal berkenaan. Sumbangan-sumbangannya berkaitan tentang isu-isu hadis di Malaysia tidak dapat dimungkiri lagi. Tetapi kita tahu ramai orang daripada kalangan kita juga tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Kamilin beberapa tahun lepas, dan beliau sendiri pun telah mengakui kesilapan beliau terhadap hal berkenaan, iaitu menconteng muka dengan wajah joker dan sebagainya. Mungkin kalau Syihabuddin Ahmad buat benda tu mungkin tidaklah menjadi satu masalah yang besar, tetapi apabila Dr. Kamilin Jamilin yang merupakan seorang tokoh hadis melakukan hal berkenaan menjadi isu yang besar. Pun begitu, janganlah kita tersilap tembak. Kalau contoh orang tu buat salah pada satu hal, jangan pergi letakkan dia ke tempat yang lain. Kalau dia buat itu pada pesta, pada program dia bersama dengan anak dia di sekolah, bukan pada isu Halloween, hanya jangan pergi letaklah pada isu Halloween. Itu awak dah memasukkan cerita, awak dah buat satu pembohongan, awak dah buat satu penyebaran isu-isu fitnah yang bahaya. Nanti Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan kita di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu cakap, jangan kamu sebut sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti. So kita kena berhati-hati dengan setiap tindakan kita. Kita kena berhati-hati dengan setiap perbuatan kita, sama ada ia kepada Dr. Kamilin, dan Dr. Kamilin telah mengakui kesilapannya, dan ini adalah perkara yang lama dah, 4 tahun lepas pun, tapi orang masih lagi sebut-sebutkan tentang hal itu. Tidak menjadi masalah, itu perkara yang biasa. Bahkan benda yang viral perlu diberikan penjelasan, kerana benda yang viral akan terus menjadi viral. Isu Dr. Kamilin punya yang telah viral itu 4 tahun lepas viral sampai ke hari ini, dan kemungkinan tahun depan pun, tahun satu lagi pun akan viral benda yang sama. Oleh sebab itu perlukan kepada penjelasan yang mana akan memberikan penerangan terhadap apa yang berlaku. Kalau salah, kita katakan salah supaya orang tidak mengikutinya. Kalau benar, kita katakan benar supaya orang mengikuti kebenaran. Kerana fokus kita hanya satu saja, menjadi orang yang terbaik di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, di YouTube sekarang ada feature Super Thank yang anda boleh tekan dan anda boleh belanja saya berapa banyak yang anda nak boleh belanja. Anda nak belanja dalam Indonesia rupiah pun boleh, 10,000 boleh, 20,000, 100,000 pun boleh, tak ada masalah, dan rupiah ataupun dalam ringgit Malaysia boleh tekan di situ. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Kita jumpa lagi di dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.